Kita akan membawakan satu lagi topik berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan juga amalan rakyat Malaysia terhadap COVID-19. Okey, kita mengharapkan anda turut bersama kita dalam perbicaraan tersebut kerana kita ingin mendalami apa yang akan disampaikan oleh Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Kesihatan Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan. Ya. Itu semuanya selepas ini, tapi terlebih dahulu kita saksikan kapsul pemulih BPR. Selepas ini kita akan saksikan dan sudah pastinya sekarang ini kita ingin mewar-warkan kepada penonton berkenaan aplikasi MySejahtera. Anda perlu mengemas kini aplikasi MySejahtera untuk anda mendapatkan ciri-ciri terbaharu dalam aplikasi MySejahtera dan antaranya anda boleh mendapatkan pelbagai informasi penting ataupun soalan-soalan lazim melalui ciri helpdesk yang diletakkan di dalam aplikasi MySejahtera. Okey, jangan ada saja dalam tu tapi tidak dikemas kini. Okey, jadi kena tengok dalam istilahnya kita kena sentiasa mengembara dalam aplikasi MySejahtera untuk melihat apakah yang terisi dalamnya, termasuk juga informasi-informasi tepat yang berkaitan dengan kejadian COVID-19 yang berlaku di sekeliling kita. Baik, dan kita akan berjeda seketika buat sementara waktu dan kita akan terus bawakan pada anda pada waktu ini sebenarnya kerana tetamu kita sudah pun bersedia pada waktu ini iaitu Encik Abu Bakar bin Rahman, Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Kesihatan Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan untuk kita bercakap tentang pengetahuan, sikap dan juga amalan rakyat Malaysia terhadap COVID-19. Assalamualaikum Encik Abu Bakar. Waalaikumsalam. Baik, mungkin untuk permulaan ini boleh Encik Abu Bakar kongsikan apa antara kajian yang dijalankan oleh IPTK untuk menilai tahap pengetahuan, sikap dan juga amalan masyarakat terhadap COVID-19 ini, Encik Abu Bakar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM dan juga pengacara segmen pagi ini Cik Munawar dan juga Cik Hani kerana menjemput saya selaku wakil Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan untuk sama-samalah berkongsi sedikit informasi tentang kajian-kajian yang dijalankan di institut ini berkaitan dengan COVID-19 inilah khususnya untuk tingkah laku pematuhan SOP pencegahan COVID-19. Ya, mungkin Cik Abu Bakar boleh teruskan dengan apa antara kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh IPTK untuk mengetahui dari segi memahami pengetahuan, sikap dan juga amalan masyarakat berkenaan COVID-19 ini. Ya. Okey, secara umumnya untuk tahun 2020 sehingga 2021 ini IPTK sebenarnya telah menjalankan lebih kurang 18 kajian yang khusus untuk mengkaji tentang tingkah laku masyarakat Malaysia berkaitan dengan COVID-19. Dan daripada kajian itu 10 kajian yang mengkaji secara khususnya berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan amalan rakyat Malaysia terutamanya tentang pematuhan SOP. Dan sedikit perkongsian hasil kajian menunjukkan 90% sebenarnya rakyat Malaysia sebenarnya patuh kepada arahan kerajaan berkaitan dengan pematuhan SOP inilah Dan daripada itu kita dapati bila masyarakat patuh 90% yang majoriti yang patuh pada SOP dan kita dapati masyarakat sebenarnya pekalah dengan situasi semasa terutamanya dalam situasi wabak COVID-19 ini. Okey. Ada tidak penemuan yang agak unik dan boleh dikongsi daripada kajian ini? Okey, secara umumnya selain daripada aspek pengetahuan dalam pengetahuan tadi antara soalan yang kita kemukakan kepada kita kata responden melalui kajian yang kita jalankan secara online tadi, kita menggunakan mengedarkan soalan selidik melalui media sosial, melalui email, dan antara soalan-soalan yang kita tanya adalah tentang bagaimana apakah pengetahuan masyarakat Malaysia berkaitan dengan pencegahan COVID-19, tentang rawatan COVID-19, tentang pentingnya pematuhan SOP. Jadi itu yang saya nyatakan tadilah, rata-ratanya masyarakat Malaysia ni mempunyai pengetahuan yang sangat baik Cuma itulah dari segi penemuan yang kita kata dalam aspek sikap ataupun dari segi
tanggapan masyarakat lah ya terhadap COVID-19 ini, kita dapati masyarakat ni masihlah mempunyai persepsi yang kita kata walaupun 70% hasil kajian menunjukkan mereka mempunyai tanggapan yang positif, yang mana mereka yakinlah kerajaan ataupun apa program yang dijalankan oleh pihak kerajaan dalam menangani COVID-19 ini, mereka bersetuju bahawa kita mampulah untuk mengawal dan juga menangani COVID-19, tetapi terdapat segelintir lah yang mempunyai sikap yang agak negatif, yang mana lebih kurang 20% daripada responden kajian mereka ini didapati mengamalkan kita kata tingkah laku ataupun amalan-amalan yang kita kata tidak sahih lah maklumat yang diperolehi, terutamanya di fasa awal COVID-19 ya. Di fasa sekarang kita kata gelombang yang keempat kan, semasa gelombang yang pertama dan yang kedua, masyarakat tercari-cari sebenarnya apa berkaitan dengan rawatan COVID-19. Jadi apabila terdapatnya berita-berita palsu berkaitan dengan mungkin dari segi budayanya, mereka menganggap mungkin makanan-makanan tertentu boleh menyembuhkan COVID-19 ataupun herba-herba tertentu yang sebenarnya belum ditentukan lagi lah dari segi ketepatannya, dari segi saintifiknya, keberkesanan penggunaan petua-petua yang selalu kita dengar lah dalam media sosial. Ya, Cik Munawar ya. Ya. Selain pihak IPTK menjalankan kajian berkenaan pengetahuan, sikap dan juga amalan masyarakat Malaysia terhadap COVID-19 ini, adakah pihak IPTK juga turut menjalankan kajian-kajian berkenaan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi, dan juga kita sedia maklum sekarang ini negara kita sedang mempergiatkan usaha vaksinasi di seluruh negara. Cik. Okey, terima kasih ya sekali lagi Cik Munawar dan juga Cik Ani. Okey, ini satu soalan yang sangat baik dan sangat menarik ya. Dan seperti yang disebutkan, antara kajian yang pihak institut ini jalankan adalah berkaitan dengan penerimaan ataupun bagaimana masyarakat Malaysia menerima program vaksinasi inilah. Ya, okey, kajian ini telah melibatkan 14,000 responden ya sebenarnya, dan di seluruh Malaysia. Jadi daripada 14,000 responden, kita dapati majoriti ataupun 88% sebenarnya rakyat Malaysia telah pun mendaftar, untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi mereka ini itulah kita selarilah kita kata masyarakat Malaysia ini positif lah ya terhadap penerimaan program vaksin. Cuma daripada situ terdapat jugalah segelintir masyarakat yang kita kata masih lagi bertanggapan negatif. Mereka masih lagi was-was tentang untuk menerima vaksin, walaupun kita dapati mereka ini sebilangan yang kecil yang tidak menerima ataupun ragu-ragu dengan vaksin ini. Mereka walaupun mendaftar tetapi tidak hadir ke pusat-pusat pemberian vaksin. Antara yang kita lihat ya, kenapa masyarakat ya tidak ataupun masih ragu dengan penerimaan vaksin ini, antaranya ialah mereka risau ataupun bimbang dengan kandungan vaksin, tidak yakin dengan keberkesanan vaksin, dan juga takut kepada kesan vaksin itu sendiri. Ini antara kita kata soalan-soalan ataupun maklumat yang kita perolehi daripada kajian. Jadi daripada maklumat inilah ya, untuk maklumat semua kita memerlukan kalau ikutkan hasil kajian ini telah agak baiklah kita kata penerimaan untuk pendaftaran vaksin ni 88% ini sangat baiklah, pasal ia akan menyokong dari segi imuniti kelompok yang kita perlukan yang menjadi agenda nasional. Tetapi itulah sebahagian kecilnya yang percaya kepada tanggapan-tanggapan yang berbelegar di media sosial yang tidak tahu kesahihannya. Jadi itulah hasil kajian ini diharaplah dapat kita menangani bagaimana keenganan sebahagian kecil daripada masyarakat Malaysia supaya mereka ini mempunyai keyakinan untuk menerima vaksin ini sebagai satu cara untuk kita menghindari daripada jangkitan wabak COVID-19 ini. Itulah ya, di Kementerian Kesihatan kalau kita lihatlah setiap hari lah ya,
maklumat-maklumat tentang faedah vaksin berkaitan dengan penjagaan SOP dan selari dengan itu pihak Kementerian Kesihatan sebenarnya setiap hari menjalankan ataupun merancang program-program yang bertujuan untuk memberi kesedaran pada masyarakat untuk menerima program vaksin inilah secara keseluruhannya. Okey, baik. Cikgu, maknanya kajian dilakukan ini berkaitan dengan penerimaan rakyat berkaitan dengan COVID ataupun vaksin ini sebenarnya dilakukan sebelum program vaksinasi ini dipergiatkan. Macam kalau kita tengok sekarang ni, jumlah harian mereka mendapatkan vaksin juga semakin meninggi, mana lebih daripada 300,000. Jadi adakah kajian-kajian ini juga turut meliputi apa yang dikatakan ketakutan orang ramai dengan sebahagian kecilnya itu berbanding dengan yang majoriti yang menerima vaksin itu sendiri? Cik Bakar. Okey, terima kasih Cik Ani Okey, berkaitan dengan itu penerimaan vaksin dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya itu yang kita gambarkan dalam kajian-kajian bahawa penerimaan yang positif lah. Kalau kita lihat pendaftaran di MySejahtera mereka ataupun di pusat kita kata pusat pemberian vaksin, memang masyarakat nampak begitu positif dan menerima baik program imunisasi kebangsaan lah. Jadi dari segi aspek itu dalam kalau secara khususnya lah kajian-kajian yang kita jalankan, kita melihat dari segi trend lah Kalau sekarang ni kita kata wabak kita agak semakin meningkat Kalau semalam kita mencapai angka yang paling tinggi lah sepanjang pandemik COVID-19 melanda negara kita, dan masyarakat sebenarnya semakin sedarlah bahawa salah satunya cara untuk kita melindungi diri, melindungi keluarga dan masyarakat adalah melalui program vaksinasi lah. Dan cuma dari segi penerimaan vaksin itu secara umumnya kalau mengikut kajian bukanlah kata majoriti masyarakat tidak menerima, tetapi mungkin memudahkan bagaimana pendaftaran, terutamanya warga negara yang tidak mempunyai aplikasi, yang tidak begitu kita kata literate dengan penggunaan media sosial, khususnya untuk pendaftaran yang melalui online untuk vaksinasi, dan mereka ini yang perlu ditambah baiklah dari segi apa kaedah yang perlu digunakan untuk kita meliputi supaya mereka ini termasuk dalam program imunisasi itulah. Itulah dalam kajian kita dapati yang mereka didaftarkan oleh ahli keluarga yang lain. Anak-anak mereka mendaftarkan untuk ibu, untuk mungkin nenek mereka yang tidak tahu tentang bagaimana proses ataupun kaedah untuk mendaftarkan pengambilan vaksin ini. Jadi itulah kadang-kadang itu yang saya sebutkan tadi dalam kajian, mereka ini tanpa diberi penerangan yang jelas. Mereka terutamanya warga emas yang tinggal di pedalaman, yang kita kata literasi kesihatan yang agak rendah, mereka perlu dijelaskan dengan cara yang lebih teliti mengikut kemampuan mereka lah untuk memahami situasi COVID-19. Tak heran sebenarnya kita dapati ada juga sehingga setelah 2 tahun pandemik COVID-19 ini masih ada lagi yang sebenarnya tak faham pun apa yang berlaku dalam keadaan yang sekarang. Wabak yang melanda bukan saja di negara kita, malah di peringkat antarabangsa setelah 2 tahun, dan hasil kajian juga mendapatilah ada juga yang tapi tidaklah secara umumnya, tapi secara sebahagian kecilnya lah. Baik, mungkin untuk rangkuman terakhir ini mungkin Encik Abu Bakar boleh sampaikan apa antara nasihat-nasihat penting yang perlu dipatuhi, yang perlu difahami oleh masyarakat di luar sana berkenaan situasi semasa COVID-19 dan kepentingan vaksinasi, Encik Abu Bakar. Okey, nasihat saya sebagai anggota Kementerian Kesihatan sebenarnya selarilah dengan nasihat daripada kita yang berbahagia, Ketua Pengarah Kesihatan, Menteri Kanan Keselamatan, dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri kita lah. Kita perlulah terus untuk sentiasa mematuhi SOP, walaupun kajian-kajian menunjukkan majoritinya ataupun 90% masyarakat mengakui mereka ini patuh, tetapi segelintirnya kalau kita berada di tempat-tempat awam
dan pematuhan tentang SOP ni didapati kadang-kadang terlepas pandang juga. Yang mana kita sebenarnya membuat kajian juga tinjauan selain daripada kita membuat tinjauan secara dalam talian, yang mana responden sendiri yang menjawab soal selidik tersebut yang kita kata self assessment lah. Tapi apabila kita buat pemerhatian secara langsung, PTK juga membuat pemerhatian di lapangan, di mana pegawai penyelidik kita turun ke di tempat-tempat awam, terutama yang tempat yang sesak, selalu di waktu-waktu puncak ataupun di waktu kita kata di hujung minggu ataupun hari gaji, di tempat-tempat tertentu kita kelihatannya pelanggaran SOP itu sangat mudah berlaku. Dan kadang-kadang ialah kita terleka seketika, terutama dalam apabila berada di tempat-tempat yang sesak. Itulah kita perlu sentiasa terus peka dan juga cakna dengan keadaan semasa, dan kita memahami bahawa keadaan masyarakat sekarang ini mereka dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang kita kata dah pandemic fatigue lah, keletihan tentang dari segi emosinya, dari segi sosial, yang mendorong kepada masalah-masalah psikologi dan sebagainya. Apa yang dapat dinasihatkan adalah supaya masyarakat terus kita kata istiqomah lah, terus menjaga SOP, membantu antara satu sama lain, dan juga mendapatkan khidmat nasihat lah sekiranya mengalami sebarang masalah, kita kata dari segi mungkin tekanan mental, dari segi ketidakstabilan emosi, supaya masalah itu dapat dikongsi di peringkat kita kata masalah itu dapat ditangani lah dengan baik. Dan daripada pihak Kementerian Kesihatan, kita sentiasa lah dari semasa ke semasa memperbaiki apakah kita kata keperluan-keperluan maklumat-maklumat ataupun maklum balas daripada pihak ataupun daripada masyarakat melalui kita kata sentimen analisis lah daripada maklum balas daripada media sosial, terutamanya daripada Facebook dan sebagainya. Terdapat komen-komen ataupun cadangan-cadangan yang baik daripada masyarakat, supaya apa lagi yang perlu pihak Kementerian Kesihatan khususnya lakukan untuk menangani wabak COVID-19 ini. Dan kalau sempat saya nak sentuh sedikit tentang satu kajian yang dibuat oleh Institut Pendidikan Tingkah Laku Kesihatan. Kita juga melihat juga lah dari segi masyarakat ini bagaimana kecukupan maklumatnya. Bagaimana dengan maklumat COVID-19 yang mereka terima? Adakah sudah terlalu cukup, ataupun adakah mereka rasa dah tak perlu lagi pasal banyak saluran mereka boleh dapat maklumat tersebut, dan juga apa keperluan-keperluan lagi untuk ditambah baik di peringkat Kementerian Kesihatan. Okey, apa pun itu je, kita harapkan ramai yang telah mendengar saranan dan juga nasihat daripada Cik Abu Bakar tadi, dan kita ucapkan terima kasih kepada Cik Abu Bakar Rahman, Ketua Penerong Pengarah Pendidikan Kesihatan Institut Pendidikan Tingkah Laku Kesihatan. Terima kasih sekali lagi. Okey, sama-sama. Selamat. Okey, baik.